Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral satu video berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW terjun ke dalam api neraka untuk selamatkan umatnya. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Asalnya Nabi Muhammad apabila dia masuk syurga, maka Allah Ta'ala lupa keingatan dia mengenai umat dia. Maka dia pun duduk biasa. Akhir sekali dah lama dah sangat, maka Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, pergi kamu kepada neraka kita umat Nabi Muhammad. Ada lagi dia dalam neraka tu, tanya dia gapo dia permintaan dia. Maka Jibril pergi ziarah neraka, masuk dalam neraka. Apabila lagu tu gilah jumpa umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, gapo dia mu nak pesan gak permintaanmu? Berjerit habis, tak tahu nak kecek ada. Serupa hari dah berlaku-laku. Nyok katok berapa ribu tahun dah tak tahu dah. Maka dia kata, ambo nak minta pesan lah. Kirim salam gak kok Nabi ambo. Pada masa itulah rasa bernilainya Nabi kita. Kirim salam apa dia tak boleh nak kata apa dah, ambo tak boleh. Ya kirim salam kata ambo duduk dalam neraka lagi ni. Ya Nabi tak ingat kau kat ambo. Maka Jibril pun masuk. Tu yang nak pesan. Pergi masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga tu, maka Allah Ta'ala kata, ya Jibril, apa dia permintaan ahli neraka? Katanya Jibril, umat Nabi Muhammad yang nak kirim salam lah ke Nabi dia. Masa ni baru nak sebut salam. Orang tiap-tiap kali molek Assalamualaikum, kirim salam awal-awal lagi atas muka dunia. Lah ni rasa terparuk kali. Maka katanya Allah Ta'ala lagi oyaklah ke Nabi tu dalam syurga. Maka Jibril poyak cerita pergi jumpa Nabi Muhammad dalam syurga. Wahai Rasulullah, royak kita, mari gapo dia hamba ada pesan ni. Pesan siapa dia? Ada orang kirim salam. Siapa dia kirim salam tu, wahai Jibril? Jibril nalih nak royak selalu. Dia tahu dah Nabi Muhammad kalau tahu benda-benda. Siapa dia kirim salam, wahai Jibril? Umatmu duduk dalam neraka. Hati-hati dia je tambah-tambah. Jolo kau Jibril ada lagi. Sekejap. Kita rehat sekejap. Kita iklan sekejap. Saya ada buku baru iaitu buku Zikir dan Doa Rasulullah SAW sepanjang hari. Buku ini dah ada dekat Shopee, dah ada dekat Lazada. Anda dapatkan buku ni. Susunan berkaitan tentang zikir-zikir Rasulullah SAW hanya daripada hadis yang sahih, hanya daripada hadis yang hasan. Dan satu lagi buku kisah-kisah aneh ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anda dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada. Saya letakkan link dekat bawah. Okey, sambung balik dengan video. Umat hamba dalam neraka. Ada lagi. Unggah Nabi. Dengar berita tu unggah daripada syurga, unggah pergi neraka. Buka pintu. Bangun suruh buka. Unggah tu maksudnya lari. Nabi kita. Orang lain tak berani buat gitu. Ayah enda kau, datuk enda kau, paduka Power Ranger kau tak berani buat lagu tu. Nabi Muhammad dalam syurganya unggah pergi cari neraka, ayat kepada buka pintu. Buka pintu, hamba nak tengok umat hamba. Maka katanya dalam kitab kata buka, Nabi Muhammad ayat buka kau ni. Terjung dia. Kita terjung dalam api. Terjung dia muka kau. Terjung pergi kotik sore warna. Tu Nabi kita. Pada masa tu lah baru nak siung tangan, baru nak setuh ambil berkat, baru nak gapo. Kita jangan sampai jadi perikat lagu tu. Nak jadi lagu tu. Nak tunggu nanti kita temu baru tengok kehebatan Nabi ketika waktu tu. Waktu duduk dalam neraka baru nampak hebat Nabi. Tosolah. Tengok awal-awal lah. Dalam atas muka dunia ni biar nampak hebat Nabi kita. Maka waktu habis. Sehingga ke malaikat kata, Muhammad, waktu habis tutup neraka ni. Nampak waktu belakang. Nabi Muhammad kata kan, syafaat dia paling besar sekali. Lagu mana? Orang dalam neraka tiru dah ni. Kotek. Ya cek mana? Cek dia air semaya. Orang ambil air semaya, muka dia, tangan dia, api neraka tak boleh nak bakar.
Hok bakar kawasan hok tak kena air saja. Perut, tubuh, pohon lagu ni. Tangan kaki tak boleh nak bakar, muka tak boleh. Tergelarlah dalam api neraka cuma mana kawasan ni tak boleh nak sentuh. Tak boleh nak sentuh. Sebab tu ulama kata kalau ambil semaya ambil banyak sikit. Ini ada dalam riwayat. Bahaya vaksin. Biar tak kena api neraka. Kalau tangan bahaya vaksin ni. Oh ni vaksin ni. Kalau kaki pula sampai lutut, jangan sampai celoh kaki. Orang muhajjilin. Oh tu sunat dia. Ghurrah al-muhajjilin dipanggil Okey, habis kita dah tengok video berkenaan, jom kita berikan sedikit reaction. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, berdasarkan video ini kita dapat keluarkan beberapa poin yang bagus untuk kita bahaskan. Pertama, benarkah wujud riwayat ini? Cerita dia macam best, cara disampaikan oleh Ustaz Muhaizat ni pun nampak flow cantik saja. Tapi kalau orang yang biasa mendengar hadis-hadis seperti ini, mereka akan mendapati bahawa ada banyak keraguan dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Ustaz Muhaizat. Tapi saya sentiasa sebut bahawa Ustaz Muhaizat ini cukup menarik. Kebanyakan yang beliau sebutkan memang direkodkan di dalam kitab. Cuma dia bukanlah seorang perawi hadis sehingga hafalannya kadang-kala buruk sampai merosakkan matan hadis yang ada di dalam kitab-kitab. Kisah yang beliau sebutkan ini memang telah direkodkan di dalam kitab. Antaranya adalah kitab Tanbihul Ghafilin bi Ahadits Sayyidul Anbiya wal Mursalin li Samarqandi. Pun begitu, kenyataan beliau ada beberapa tambahan yang tidak ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Seperti katanya, Nabi lupa ingatan terhadap umatnya, Nabi terjun ke dalam api neraka dan paksa buka pintu macam gangster, macam Abang Long, Abang Cik Ayahanda. Selain daripada tu, anda boleh baca dalam riwayat di dalam Tanbihul Ghafilin bilangan 59 dari kitab yang ditahqiq oleh Yusuf Ali Badawi, muka surat 70 hingga 75, cetakan Dar Ibn Katsir tahun 2000. Ia hadis yang panjang sampai 6 muka surat dan memang ada sebut ahli neraka menyampaikan salam kepada Nabi, Nabi masuk memberi syafaat di dalam neraka, Nabi mengenali umat Islam kerana kesan wuduk dan kesan sujud yang tidak terbakar oleh api neraka. Tapi cuma ada satu perkara tambih, satu peringatan yang mungkin perlu disebutkan juga. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bukan Nabi yang lupa umatnya, tetapi umatnya lah yang dilupakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat tersebut, falamma ra'au malikan nasusma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min haibati fayaqulu lahum man antum fayaquluna nahnu mimman unzila alaina alquran wa nahnu mimman yasumu ramadan fayaqulu malikun ma nazala alquranu illa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa iza sami'u isma Muhammadin sahu wa qalu nahnu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka melihat malaikat Malik, mereka semua terlupa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kewibawaan malaikat Malik. Malaikat Malik bertanya mereka, "Siapakah kamu semua?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang yang diturunkan Al-Quran kepada kami. Kami juga adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan." Lalu malaikat Malik berkata, "Tidak ada orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apabila mereka mendengar nama Muhammad, mereka berteriak dan berkata, "Kami termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu yang disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bukan Nabi yang lupa, tetapi umatnya lah yang terlupa. Pun begitu, buku Tanbihul Ghafilin ini ada beberapa masalah untuk nak dipegang. Pertama, riwayat yang dibawakan oleh kitab ini bermasalah kerana diriwayatkan oleh Yazid Ar-Raqashi yang merupakan salah seorang daripada perawi-perawi yang tidak dipercayai dengan kukuh. Abu Ahmad Al-Hakim, An-Nasai, Abu Bakar Al-Baihaqi mengatakan dia ini matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan dalam kategori hadis yang cukup daif. Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan dia ni munkarul hadis, juga termasuk dalam kategori hadis yang sangat bermasalah. Manakala ulama-ulama lain mengatakan dia ni daif. Abu Bakar Al-Burqani, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Isa At-Tirmidhi, Ad-Daraqutni,
Az-Zahabi dan lain-lain. Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti lagi ganah. Dia kata la tahillu riwayatu anhu illa ala jihati ta'ajjub. Tidak halal meriwayatkan daripadanya melainkan dalam bentuk ta'ajjub. Sedangkan riwayat yang Ustaz Muhazzab bawa itu memang daripada jalan Yazid Ar-Raqashi ini. Sahabat-sahabat, sebelum itu kita tidak nafikan bahawa Yazid Ar-Raqashi ini adalah orang yang baik, banyak ibadat. Tetapi dia bukanlah ahli di dalam riwayatkan hadis, sehingga riwayat-riwayatnya dipertikaikan oleh tokoh-tokoh ulama hadis. Bukan kita yang petikai. Seorang tokoh hadis ulung, Syu'bah bin Al-Hajjaj pernah berkata, la an azniya ahabbu ilayya min an arwi an Yazid Ar-Raqashi. Pilihan berzina lebih aku sukai daripada meriwayatkan hadis daripada Yazid Ar-Raqashi ini. Maksudnya zina itu memang dah tak suka sungguh-sungguh dah, kerana ia dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan termasuk dosa-dosa besar yang berat sekali azabnya. Tetapi meriwayatkan daripada Yazid bin Aban Ar-Raqashi ini adalah lebih hina dan berbahaya berbanding dengan zina. Zina itu adalah dosa yang ditutup-tutup, tetapi meriwayatkan daripada Yazid Ar-Raqashi ini adalah kesalahan yang terang-terangan merosakkan disiplin ilmu. Oleh itu, riwayat yang Ustaz Muhazzab ini sebut memang tak boleh nak pakai. Kedua, riwayat Yazid yang tak boleh diterima itu pula menjadi sangat-sangat bermasalah apabila ia melalui jalan Anas bin Malik. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah berkata, "Kathiru riwayah an Anas bima fihi nadharun wa fi hadithihi dha'fun." Banyak riwayatnya adalah daripada Anas bin Malik yang riwayat itu mengandungi perhatian yang khusus. Pada hadis Yazid Ar-Raqashi adalah dhaif. Ketiga, kitab Tanbihul Ghafilin itu sendiri pun bermasalah. Buku berkenaan bukanlah buku hadis yang boleh dijadikan rujukan. Para alim ulama kita telah memberikan kritikan yang sangat pedas terhadap buku Tanbihul Ghafilin. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam bukunya Tarikhul Islam jilid yang ke-26 muka surat 433 menyatakan, wa fi kitabi Tanbihul Ghafilin mawdu'at kathirah. Kitab Tanbihul Ghafilin mempunyai hadis-hadis palsu yang cukup banyak. Bahkan seorang ahli hadis yang beraliran tarikat Syadziliyah yang bernama Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, tokoh Al-Azhar yang sangat kritis terhadap Al-Albani rahimahullah, menyatakan adapun kitab-kitab yang ada percampuran hadis sahih dengan yang bukan, seperti kitab Nuzhatul Majalis oleh As-Sufuri, kitab Al-Rawdatul Fa'iq oleh Al-Shu'aib Al-Huraifish, dan Tanbihul Ghafilin oleh Abi Lais As-Samarqandi, serta kitab-kitab seumpamanya, maka telah sepakat bahawa tidak boleh membacanya melainkan orang-orang yang berkemahiran dalam ilmu hadis, orang yang dapat membezakan hadis yang elok dan yang buruk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Anda boleh rujuk pada muka surat 132 dan 133. Oleh itu, kisah ini berada pada rujukan yang sangat tidak kuat, bermasalah dan berisiko besar palsu, sehingga sewajarnya ia ditolak dengan mentah-mentah. Settle isu yang pertama, iaitu isu rujukan Ustaz Muhazzab. Saya nak masuk kepada isu yang kedua pula, iaitu benarkah Nabi Muhammad SAW akan masuk ke neraka dan menyelamatkan umatnya? Sahabat-sahabat, dalam hadis yang sahih ada menyebutkan hal ini. Saya akan membacakan satu hadis yang panjang, tetapi ia adalah hadis yang sahih. Nabi SAW bercerita, apabila tiba hari kiamat, maka manusia satu sama lain saling bercelaru. Mereka kemudian mendatangi Adam dan berkata, tolonglah kami agar mendapat syafaat Tuhanmu. Namun Adam hanya menjawab, aku tidak berhak untuk itu. Namun datangilah Ibrahim, sebab dia adalah Khalilur Rahman, iaitu kekasih Ar-Rahman. Lantas mereka mendatangi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Namun Ibrahim berkata, aku tidak berhak untuk itu. Datangilah Musa, sebab dia adalah Nabi yang diajak bicara oleh Allah, Kalimullah. Maka mereka pun mendatangi Musa. Namun Musa berkata, saya tidak berhak untuk itu. Mintalah kepada Isa, sebab dia ialah Ruhullah dan kalimahnya. Maka mereka pun mendatangi Isa. Namun Isa juga berkata, maaf, aku tidak berhak untuk itu. Namun temuilah Muhammad SAW. Mereka pun mendatangiku, lalu aku berkata, aku berhak untuk itu. Kemudian Nabi SAW sebut, aku meminta izin Tuhanku dan aku diizinkan. Allah mengilhamkanku dengan puji-pujian yang aku pergunakan untuk memanjatkan pujian terhadapnya. Puji-pujian itu tidak hadir kepadaku sekarang. Lantas ketika itu aku melafazkan puji-pujian berkenaan. Aku lalu tersungkur sujud kepadanya. Lantas Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Berkatalah, nescaya engkau akan didengari. Mintalah, nescaya engkau akan diberi. Mintalah keringanan, nescaya engkau akan diberi keringanan. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, umatku,
ummati, ummati. Allah menjawab, berangkat dan keluarkan dari neraka siapa sahaja yang dalam hatinya masih terdapat sebesar sebiji gandum keimanan. Maka aku mendatangi mereka hingga aku pun memberinya syafaat. Wahai Tuhanku, izinkanlah bagiku untuk orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Maka Allah menjawab, demi kemuliaan, keagungan dan kebesaranku, sungguh akan aku keluarkan siapa saja yang mengucapkan La ilaha illallah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Jadi benarlah ada hadis Nabi SAW masuk neraka dan menyelamatkan umatnya. Tetapi ini versi yang sahih, bukan versi yang kita kata tidak sahih yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Terakhir, benarkah kita akan dikenali dengan kesan sujud dan wudu? Ya, benar. Hadis berkenaan juga adalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Sesungguhnya umat aku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, tangan dan kaki yang bercahaya kerana kesan-kesan wudu. Sesiapa di antara kalian yang mampu melebihkan cahayanya, hendaklah dilakukan. Daripada hadis ini, para ulama telah menyatakan sunat melebihkan sedikit wuduk daripada bahagian-bahagian yang diwajibkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sahabat-sahabat, banyak hadis sahih Al-Bukhari yang kita baca pada hari ini. Alhamdulillah, moga-moga ia dapat manfaat ilmu. Saya juga nak ajak anda untuk memiliki buku sahih Al-Bukhari dalam bahasa Melayu Malaysia. Yang ni saya letakkan di bahagian description. Anda boleh beli dekat Shopee, anda boleh beli dekat Lazada. Jadikan ia sebagai salah satu koleksi wajib yang ada di rumah anda. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.